Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung lagi sejarah tingkatan 2. Hari ini kita masuk bab 2, sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu. Untuk bab 2 ni, kita akan fokus kepada 2 subtopik sahaja, iaitu sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Tapi, untuk hari ini, cikgu hanya akan fokus kepada sistem pemerintahan sahaja. Okey, subtopik 2.1 iaitu sistem pemerintahan. Okey, bagaimana sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Kerajaan Alam Melayu ni? Okey, sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Kerajaan Alam Melayu ialah sistem pemerintahan beraja. Di mana di bawah sistem pemerintahan beraja ni terdapat pemerintahan pusat dan pemerintahan wilayah. So, bagaimana cara pemerintahan beraja ini dilaksanakan? Okey, lepas kita akan tengok sekejap lagi. Okey, baiklah. So, kita tengok bagaimana sistem pemerintahan dalam setiap kerajaan alam Melayu. Okay, yang pertama ialah kerajaan Funan. So, dalam kerajaan Funan, Raja-Raja Funan menggunakan pelbagai gelaran. Antaranya kurung benam yang bermaksud Raja Gunung. Raja Diraja yang melambangkan Raja Funan sebagai Raja Segala Raja. Dan juga Cakrabatin yang bermaksud Pemerintah Alam Sejagat. Okay, dari segi pemerintahan pusat, Raja Funan dibantu oleh golongan agama dan golongan tentera untuk mentadbir pemerintahan di peringkat pusat. Manakala di peringkat wilayah, Funan dibahagikan kepada 7 buah wilayah. Dan setiap wilayah ni mempunyai ketua. Okay, dan ketua wilayah ini terdiri daripada putera-putera raja. Dan mereka digelar sebagai raja kecil. Okay, kemudian kerajaan kedua ialah kerajaan Champa. Raja-Raja Champa menggunakan gelaran Raja Diraja. Dan dalam kerajaan Champa, Raja Champa diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia dan suci serta dikaitkan dengan Dewa Siva. Okay, dari segi pemerintahan pusat, Raja Champa dibantu oleh para pembesar yang mana antara tugas para pembesar ni ialah bertanggungjawab mengutik cukai, menjaga keamanan dan juga mengukuhkan pertahanan. Manakala di peringkat wilayah, Champa dibahagikan kepada 5 wilayah iaitu Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kautara dan Panduranga. Okay, kalau kita tengok wilayah ni macam kalau kita sekarang lah macam daerah-daerah. Okay, atau kalau kat Kelantan jajahan daerah. Okay, itu ialah peringkat wilayah lah. Ataupun kalau kita tengok konsep negara, kalau peringkat pusat di Malaysia ni pemerintahan pusat di Putrajaya lah. Okay, manakala di setiap negeri ada pemerintahannya masing-masing. Okay, seterusnya kerajaan ketiga. Okay, Raja-Raja Sriwijaya mempunyai unsur kesaktian dan dianggap sebagai bodhisattva yang merujuk peranan raja sebagai Buddha di bumi. Raja Sriwijaya digelar sebagai Raja di gunung dan Maharaja di pulau. Okay, dari segi pemerintahan pusat, Raja dalam kerajaan Sriwijaya ni dibantu oleh Yuva Raja iaitu putera mahkota, Prati Yuva Raja sebagai Raja Muda dan Raja Kumara. Dan Raja turut dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim dan juga penjaga harta kerajaan. Ini di peringkat pusat. Manakala di peringkat wilayah, okay, kerajaan Sriwijaya ni terbahagi kepada 2 wilayah iaitu Kedatuan dan juga Pradatuan. Beza antara Kedatuan dan Pradatuan ni ialah Kedatuan ditadbir oleh datu berketurunan raja. Maksud ketua yang berketurunan raja. Manakala Pradatuan ditadbir oleh datu yang bukan berketurunan raja. Maksud ketua bagi Pradatuan ni bukan berketurunan raja. Okey, manakala kerajaan keempat iaitu kerajaan Angkor. Dalam kerajaan Angkor, raja-raja menggunakan gelaran Dewa Raja yang mengaitkan raja sebagai dewa. Kuasa kedua dan ketiga yang penting dalam sistem pemerintahan ialah Permaisuri dan juga Raja Muda. Okay, dari segi pemerintahan pusat, Raja-Raja Angkor dibantu oleh pembesar-pembesar yang mana pembesar-pembesar ni bertanggungjawab dalam bidang keagamaan, kehakiman, keselamatan dan perbendaharaan. Okay, manakala pada peringkat wilayah pula, Angkor dibahagikan kepada wilayah, daerah kecil dan kampung. Ini yang cikgu bagi tahu tadi. Macam kat Malaysia lah, kita ada negara, okay, di mana pusat pemerintahannya di Putrajaya. Kemudian kita ada negeri, okay, di sebenarnya tanah Melayu saja. Ada Selangor, ada Kelantan, ada Perak, Kedah dan sebagainya. So dalam negeri-negeri itu pula ada daerah. Atau di Kelantan ada jajahan. Kemudian di bawah-bawah jajahan dia ada pula daerah-daerah kecil dan kampung-kampung. Okey. Kemudian
Seterusnya kerajaan kelima iaitu kerajaan Majapahit. Okay, Raja-Raja Majapahit menggunakan gelaran Maharaja, Sri Maharaja dan juga Sri Batara. Dari segi pemerintahan pusat, Raja Majapahit dibantu oleh Sabta Prabu dan juga para pembesar. Okay, apa Sabta Prabu ni? Sabta Prabu ialah majlis penasihat diraja yang terdiri daripada kerabat diraja. Dan dalam kerajaan Majapahit ni, Sabta Prabu tu wanita kerabat diraja boleh menjadi ahli Sabta Prabu. Okey, dari segi pemerintahan wilayah, Majapahit dibahagikan kepada 14 wilayah. Setiap wilayah ini dipecahkan kepada kabupaten, kawadanan, pakuan dan kebuyutan, iaitu daerah kecil serta kampung. Nak lebih kurang tadi dengan kerajaan-kerajaan Melayu yang lain. Okey, ada daerah kecil, ada kampung. Okey, seterusnya kerajaan ke-6 iaitu kerajaan Kedah Tua. Okey, kerajaan Kedah Tua ni banyak dibayangi oleh kerajaan besar di alam Melayu, terutamanya kerajaan Sriwijaya. Okey, di mana Kedah Tua pernah menjadi sebahagian daripada kerajaan Sriwijaya. Okey, namun begitu kerajaan Kedah Tua mempunyai bentuk pentadbiran yang mudah dengan adanya seorang ketua. Di mana ketua inilah yang mengurus hal perdagangan dan keagamaan. Apabila kerajaan Kedah Tua menjadi sebahagian daripada kerajaan Sriwijaya, corak pemerintahannya berubah. Okey. Dan Kedah Tua menjadi sebahagian Perdatuan Kerajaan Sriwijaya. Okey, ingat lagi siapa ketua bagi Perdatuan? Cek balik ya. Okey, kemudian Kerajaan Gangganegara. Okey, struktur pemerintahan Kerajaan Gangganegara ni tak jelas. Okey, maksudnya tak ada catatan yang jelas. Namun, kajian menunjukkan bahawa Kerajaan Gangganegara mengamalkan sistem pemerintahan beraja juga. Okay, di mana raja berperanan membangunkan kemajuan perdagangan dan juga bertanggungjawab menjaga keselamatan rakyat dalam kerajaan Gangganegara. Okay. So, tadi kita dah tengok bagaimana sistem pemerintahan dijalankan bagi ke-7 kerajaan alam Melayu. Dan untuk kita nak simpulkan, untuk 2.1 ni, okay, dari segi sistem pemerintahannya juga terdapat dua golongan. Okay, iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Okay, untuk yang ni kita akan belajar lebih lanjut dalam bab 3. Okay, dan dalam kerajaan alam Melayu ni, sistem pemerintahan memainkan tonggak penting dalam usaha raja-raja kerajaan alam Melayu untuk membangunkan kerajaannya. Okay, dengan sistem pemerintahan yang teratur tu, adanya sistem pemerintahan pusat di mana raja dibantu oleh pembesar-pembesar yang lain dan juga sistem pemerintahan wilayah ni telah mewujudkan kestabilan di alam Melayu. Jadi kita sebagai pewaris kepada kerajaan alam Melayu ni, maka kita harus menghargai kestabilan dan keaminan negara kita yang ada sekarang supaya kita dapat terus hidup makmur dan maju. Okey, yang ni yang cikgu terangkan tadi. Okay, wanita kerabat diraja mendapat tempat yang tinggi dalam pentadbiran kerajaan Majapahit. So, dia boleh join. Dia boleh menjadi anggota Sabta Prabu. Malahan ada yang boleh dilantik menjadi raja. Okay. So, di belakang ni cikgu ada sediakan latihan. So, boleh jawab latihan ni dalam buku tulis. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.